Jadi Albert ini membawa isterinya ke China dan membeli sebuah cermin dari negeri China. Dibeli cermin itu dan dibawa ke rumah. Dan mengikut sejarah cermin ini yang diceritakan oleh penjual, telah dimiliki oleh seorang gadis yang sangat kaya di China yang telah menjual dan memberikan cermin ini untuk dijualkan. Gadis yang kaya ini daripada keluarga yang kaya. Dalam rumah gadis ini semua barang-barang antik. Dan cermin ini telah dijumpai setelah gadis itu tiada. Jadi, kisahnya gadis yang mempunyai cermin ini, yang pemilik cermin ini dari negara China ini, kabarnya akan dijodohkan dengan lelaki atau pasangan yang mana yang tidak direstui ataupun tidak diinginkan oleh gadis ini. Jadi keluarga kaya Cina yang ini, yang mempunyai yang mana gadis ini ada cermin ini, telah menjodohkan gadis ini dengan lelaki yang lain. Dan gadis ini tak suka. Jadi apa yang dia buat? Gadis ini katanya telah hilang selepas kemurungan beberapa bulan duduk di depan cermin itu. Jadi Haziq atau penama glamournya Albert itu tertarik dengan kisah cermin yang kepunyaan gadis ini. Jadi Haziq ini membawa balik cermin ini sehingga ke rumah. Dan mereka berdua, Haziq dan isterinya, membawa cermin yang dibeli daripada China tadi ke rumah mereka. Dan mereka memang suka barang-barang antik. Jadi cermin yang dah lama. Terima kasih Ashraf. Setelah menggunakan cermin ini, suami isteri ini yang tanpa anak telah pun menerima beberapa perlakuan aneh. Salah satunya, pada satu hari, Haziq dan isterinya tidur di rumah mereka dan mereka letakkan cermin itu dalam bilik tidur mereka. Tiba-tiba Haziq terbangun pada pukul 3 pagi. Dia melihat isterinya sedang mengikatkan rambut depan cermin. Haziq pun berkata kepada isterinya, Sayang, apa buat tu depan cermin buat malam-malam ni? Isteri pun tidak menjawab. Dan Haziq bangun dan memegang bahagian bahu isterinya daripada belakang. Tiba-tiba isterinya baru tersedar. Dan dia kata, macam mana saya kat sini bang? Saya tak tahu. Saya tak tahu yang saya duduk kat sini. Pada mulanya dia macam agak ingat isterinya mengigau saja. Jadi cermin itu memang agak mahal. Jadi mereka tidak menyangka sebab keadaan bilik mereka semuanya adalah perkara-perkara ataupun perabot-perabot antik. Jadi setiap hari mereka seperti biasa, Haziq akan balik kerja dan akan menelefon isterinya untuk minum Milo. Sayang, nanti jangan lupa sayang, buatkan abang Milo, abang balik daripada rumah. Dan satu hari, isterinya tidak menyiapkan Milo kegemaran Haziq. Dan Haziq mencari isterinya. Mana isterinya ni? Rupanya isteri sedang berada depan cermin
dan sikat rambut. Haziq rasa macam marah dan Haziq rasa geram dan Haziq pegang sekali lagi isterinya. Kenapa awak ni? Kan saya dah telefon awak tadi. Dan isteri cakap, saya tak tahu, saya berada kat sini, saya tadi tidur bang. Dan isteri mencadangkan agar suaminya untuk membuang dan menjualkan kembali cermin yang dibeli daripada China. Haziq kata tak boleh, saya sayang cermin ni. Cermin ni mahal, awak tahu tak? Harga hampir RM2,000 daripada China. Dan pada satu hari, Haziq balik dari kerja dan Haziq menelefon isterinya untuk membuatkan Milo. Dan kali ini dia balik dan dia tengok ada minuman dekat atas meja. Dan dia minum air Milo itu dan masuk ke dalam bilik tidur. Kemudian dia tengok isterinya masih lagi buat macam semalam, mengikat rambutnya. Dan dia pergi sekali lagi. Haziq pergi pegang bahu isterinya dan dia bagi tahu kat isterinya, awak buat apa ni tengah malam ni? Awak tak tidur lagi? Dan masa dia bercakap itu, dia terdengar gerakan kaki sedang naik di atas tangga menuju ke bilik mereka. Dan ketika itu, isterinya masuk ke dalam bilik. Dan ketika itu juga Haziq masih memegang jasad yang dipegang pada awalnya yang berada di depan cermin. Sedangkan isteri yang betul baru saja membuka pintu. Jadi baru Haziq sedari yang dia pegang itu bukanlah isterinya, tetapi seorang yang mirip kepada gadis kepunyaan asal cermin itu. Jadi malam itu mereka membuat keputusan untuk meletakkan cermin itu di dalam stor mereka. Pada pukul 1 pagi, terima kasih SHRN. Terima kasih 15 tahun. Jadi pada pagi itu mereka tidak boleh tidur kerana ketukan di stor semakin hari semakin kuat, semakin jam semakin kuat. Tuk 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 tuk, seperti mahu keluar. Dan mereka bernekat untuk mengambil cermin itu dan bawa masuk dalam kereta dan menghantarnya ke tempat pembuangan sampah. Ketika di tempat pembuangan sampah, Haziq cuba untuk memecahkan cermin itu, namun dilarang oleh isterinya kerana bimbang sesuatu orang atau suatu makhluk akan keluar daripada cermin itu. Dan cermin itu diletakkan di tempat pembuangan sampah. Dan kita tak tahu siapakah pemilik cermin itu yang seterusnya. Terima kasih Haziq di atas kiriman email untuk cerita Cermin dan Gadis.